Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Tacha Wang Sang Hao. Waalaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu ada konvoi menatang belah belakang tu. Ya? Oh, kita punya. Hilang undi korang buat bising. Saudara pengurusi majlis, sahabat-sahabat, pimpinan setempat daripada Pakatan Harapan, daripada Barisan Nasional, saudara-saudari, pakcik-makcik yang hadir sekalian. Kita memang secara rasmi sudah mula berkempen. Jadi saya mohon maaf kalau tak boleh lama di sini. Saya mula di Penang Tunggal, kemudian akan ke Seberang Jaya, pagi esok balik KL, malam esok datang Penang balik, dan Kedah balik insya-Allah. Baik saudara-saudari, kita ada lebih kurang 3 minggu lagi sebelum mengundi insya-Allah. Keadaan tanya orang lain jawapan. Kalau tanya Sanusi rasa dia Anwar Ibrahim sekarang, kerana dia rasa cukup yakin dengan kemenangan. Hari ini Sanusi kena charge dakwa di mahkamah. Jadi ada macam-macam cerita lah. Konon ini adalah cara kerajaan perpaduan untuk tutup mulut dia sebab takut akan kalah, sebab orang minat kat dia, macam-macam lah. Saya pernah berada di tempat orang yang kena charge. Kalau nak kira jumlah saya duduk dalam lokap jauh lagi banyak daripada Sanusi. Kalau nak kira jumlah kes yang saya kena charge 14. Sanusi baru 1. Dia proses biasa. Kita ahli politik, kalau kita ambil sesuatu pendirian, maka kita kena berdepan dengan risiko yang kita ambil. Cuma saya agak lawak lah kalau Sanusi meletakkan diri dia cukup tinggi sebab dia rasa dia hebat. Sebab nak tengok, ada beza yang cukup besar kes Sanusi dengan kes-kes yang lain sebelum ini. Saya masuk lokap contohnya bukan sebab saya hina raja. Soal Sanusi ni kerana dia didakwa apabila dia memperlekehkan bukan saja Sultan, dia memperlekehkan susu Galo kesultanan. Tak cukup dengan sultan, dengan susu Galo keturunan pun. Jadi sebab itu saya pun tak tahu cerita. Saya pasti menteri-menteri yang lain pun sebenarnya tak tahu. Tapi ini proses undang-undang apabila orang kaya-kaya, orang besar, ahli Dewan Diraja daripada negeri Selangor sendiri buat keputusan untuk buat laporan polis. Dan bila orang tanya, saya pernah lah melalui, saya tahulah, saya lagi banyak masuk lokap dan kena soal siasat dengan polis ni berbanding dengan dia. Sudah tentu bila kes sebegitu rupa yang jelas mencabar perlembagaan, kerana soal kedudukan raja-raja ni memang dalam perlembagaan kita. Kamu PKR ke, UMNO ke, Amanah ke, DAP ke, PAS ke, Bersatu ke, mana-mana parti yang menjunjung perlembagaan, semua kita tahu kedudukan raja-raja dalam negara kita. Jadi bila ucapan itu, kalaupun Sanusi rasa dia hebat atau dia nak rasa dia hebat, ucapan tu kalau dah terang-terang menghina institusi raja di negara ini, maka itu terpulang kepada pihak berkuasa. Kalau pihak berkuasa rasa
ini sesuatu kes yang perlu diambil tindakan segera, yang itu Sanusi kena jawab. Beza besar di antara kami yang ulang alik keluar lokap turun naik mahkamah 10-15 tahun dalam politik dengan Sanusi yang masuk mahkamah hari ini ialah kami masuk lokap dulu sebab kita dedah pencurian wang rakyat. Kalau saya masuk lokap, sebab itu semua kes saya menang. Tak ada satu pun yang saya kalah. Kerana kes-kes ini ialah bersabit dengan wang rakyat. Sanusi bukan soal kepentingan rakyat. Sanusi masuk mahkamah, kena dakwa, sebab bila dia duduk atas pentas, dia nak rasa hebat. Kawan-kawan yang duduk kat bawah ni, sekali-sekala mungkin boleh naik pentas berceramah. Sebab orang politik, kalau tak kena, dia masuk naik atas pentas, dia rasa dia masuk boxing ring ni. Dia masuk dalam gelanggang tinju. Dalam gelanggang tinju ni biasalah kita berlawan, ya tak? Orang main tinju, boxing, dia berlawan dengan boxing. Orang politik, dia berlawan dengan naik pentas. Bila naik pentas, kena pula penyokong-penyokong kat luar, di luar boxing ring ni, kerja dia sokong saja, sorak saja, kena watak macam Sanusi cari pasal. Sebab dia naik syekh, dia rasa dia hebat, lagi dia kasar, lagi dia celupa, lagi dia rasa dia popular. Akhirnya bila dia dah sampai ke peringkat dia mula kacau perkara-perkara yang dia tak patut sentuh, maka dia masuk lokap. Baik, ya? Kita nak masuk pilihan raya. Sanusi Menteri Besar Kedah. Perikatan Nasional dan PAS bercita-cita nak menang semua negeri. Dia janji macam-macam sekarang. Sebab itu kalau di Selangor yang terbaru, saya tengok ceramah daripada Saifuddin Abdullah. Saya ada sejarah dengan Saifuddin Abdullah ni. Sebab bila dia kalah dalam PRU 2013 di Termeloh, masa tu dia dalam UMNO, dia tak ada tempat dalam UMNO. Saya kenal dia daripada saya belajar lagi. Kitalah juga yang bawa dia masuk dalam PKR, bagi tempat kat dia. Jadi saya kenal lama dengan Saifuddin Abdullah ni. Orang-orang macam Saifuddin Abdullah, Sanusi, sekarang ini bila dia berceramah, kalau Saifuddin Abdullah, dia bagi gambaran bahawa perlu undi Perikatan Nasional, kerana bila Perikatan Nasional ambil alih, dia akan jadikan Selangor ini negeri yang cukup hebat. Dia kata negeri super state. Sebab dia kata di bawah Pakatan Harapan sekarang dengan Kerajaan Perpaduan, Selangor ini makin teruk, makin mundur. Saya dengar sekarang ini kita seri. Kerajaan Perpaduan ada 3 negeri. Ada Selangor, ada Negeri Sembilan, ada Pulau Pinang. Perikatan Nasional ada 3 negeri. Ada Kelantan, ada Terengganu, ada Kedah. Sepatutnya lah, kalau Perikatan Nasional ni ada menteri-menteri besar yang hebat, ada rekod yang hebat, ada kejayaan-kejayaan yang dia boleh tunjukkan di negeri-negeri yang dia jaga ni. Tak payahlah dia tunggu peluang dia nak pergi Selangor baru nak tunjukkan kehebatan dia. Dia dah boleh tunjuk sekarang dekat Kedah, dia dah boleh tunjuk dekat Kelantan, dia dah boleh tunjuk dekat Terengganu. Ini yang ada masalah dia. Bila dia sentuh pasal nak ambil alih Selangor contohnya, nak kacau Pulau Pinang, bila dia tabur janji konon kalau dia ambil alih Selangor, Selangor boleh jadi negeri hebat super state. Sebab utama yang dia tak sebut kepada rakyat ialah kerana dia tak ada contoh-contoh, bukti-bukti kejayaan dia. Di negeri Kedah pun tak ada, di Kelantan pun tak ada, di Terengganu pun tak ada. Sebab satu dunia tahu rekod yang sedia ada di Kedah, di Kelantan dengan di Terengganu. Tambah kalau nak kita bandingkan pula dengan rekod pentadbiran dan kemajuan dan kesejahteraan
yang ada di Negeri Sembilan, di Selangor dengan di Pulau Pinang. Ambil contoh dari segi kemajuan. Negeri Selangor tak payah PN sekarang jaga cerita super state lah. Kalau banding dengan semua negeri-negeri lain yang ada, baik yang ditadbir oleh mana-mana parti, memang negeri Selangor nombor 1 pun. Kalau nak kata Selangor ini macam Sanusi kata, sebab dia dekat dengan Kuala Lumpur, Selangor pun ada kampung, Selangor pun ada sawah padi, Selangor pun ada felda, Selangor pun ada orang miskin. Tapi bila kita lihat secara keseluruhan sumbangan dan pertumbuhan ekonomi di Selangor nombor 1. Gaji purata rakyat di Selangor nombor 1. Banding pula dengan negeri-negeri yang di bawah Perikatan Nasional. Kelantan paling miskin, kemajuan paling rendah, sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi paling ke belakang. Banding pula dengan peruntukan yang diberikan oleh Kerajaan Persekutuan kepada Kelantan, banding dengan Negeri Sembilan, Kelantan dapat lebih banyak banding dengan Negeri Sembilan. Tapi Negeri Sembilan lagi makmur, lagi kaya, lagi maju. Jadi sebab itu saya nak beritahu kepada Sanusi, pimpinan Perikatan Nasional yang datang ni semua orang yang akan undi Kerajaan Perpaduan. Jadi saya tak bimbang. Saya bercakap dengan yang duk tengok dekat Facebook, yang duk rekod, yang akan pergi pada TikTok ni. Bagi mereka yang nak merasa macam mana hebatnya pentadbiran Perikatan Nasional, mudah saja. Kamu pindah daripada Selangor, pergi duduk Kelantan 2 bulan. Baru kamu tahu air bermasalah, jalan bermasalah, kutipan sampah bermasalah, kerja bermasalah. Sebabnya ialah kerajaan negeri di bawah Perikatan Nasional, dia tak ada idea, dia tak boleh selesai masalah. Maka cara dia nak tunjuk kehebatan dia ialah dengan dia bermain politik dan tembak orang lain. Kalau Kelantan, dia tembak selalunya ialah kerana negeri Kelantan dimangsakan. Kalau Sanusi, dia cari gaduh. Cari gaduh dengan ahli politik, cari gaduh dengan Perdana Menteri, cari gaduh dengan menteri besar lain. Sekarang dia cari gaduh dengan institusi raja, dia dah kena. Baik, Saya nak cungkil kalau betul Sanusi ni hebat macam orang-orang Perikatan Nasional sebut. Bagi saya mudah tengok cerita dia nak buat lapangan terbang yang dia duk bising dengan Kulim. Lapangan terbang kargo Kulim, KXP dia kata tak. Saya sebelum ni dalam ceramah ke, dalam sesi dengan dia ke, saya tak cukup masa untuk terang semua dan tanya dia. Nasib baik hari tu depan penjawat awam saya tak tanya dia lagi banyak, aku tidak lagi malu. Contoh dia, dia beritahu kononnya Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Perpaduan mangsakan Kerajaan Negeri Kedah di bawah Perikatan Nasional kerana menidakkan projek ni. Dia kata ini jawapan dia. Saya tengok dalam TikTok, dia kata ini sebenarnya sebab dengki, sebab tak nak projek besar yang bagus macam ini berlaku di bawah Perikatan Nasional, sebab dia nak tunggu zaman dia baru dia nak buat. Ini jawapan Sanusi tau. Lepas tu dia bagi alasan, sebab itu dah minta tulis surat 2-3 kali, nak jumpa sampai sekarang tak bagi jumpa. Ini masalah Sanusi sedikit lah, masalah kawan-kawan dalam Perikatan Nasional. Dia cerita, dia tak cerita semua. Contoh hari ni, pagi tadi bila kena dakwa, dia kena tahan pukul 3 pagi. Saya pun biasa kena tahan 3 pagi, 6 pagi, biasa tu. Dia tak cerita yang sebenarnya. Dia buat gambaran seolah-olah dia jadi mangsa sebab polis datang tangkap dia 3 pagi. Dia tak beritahu bila polis cuba hubungi dia berkali-kali, dia tak jawab. Bila polis cuba maklumkan kat dia, jawapan rasmi dia kepada media, polis baca, dia kata saya tak tahu pun, polis tak beritahu pun, saya tak dapat maklumat lagi.
polis pun cuba cari dia, tak dapat telefon dia, tak dapat telefon pegawai-pegawai dia, tak dapat cari di tempat yang dia kata dia akan muncul, tak dapat. Jadi bila kamu dah tak dapat, sebab kalau esok, maksudnya pagi tadi dia tak hadir di mahkamah, isu lagi besar, lagi kena tangkap, keluar waran lagi teruk. Jadi polis pun buat keputusan untuk pergi tangkap dia. Contohnya dia sama pasal cerita lapangan terbang Kulim ni, dia tak cerita benda penuh, dia bagi gambaran seolah-olah kerajaan persekutuan saja je nak mangsakan orang Kedah ni, sampai tak nak jumpa, tak nak dengar langsung, sedangkan ini projek besar yang boleh bantu orang Kedah. Dia punya pusing, dia tak beritahu sebenarnya kerajaan Kedah ni, kerajaan negeri Kedah mula-mula menulis mengenai cadangan lapangan terbang Kulim ni bukan zaman dia. Ini zaman menteri-menteri besar yang dulu. Kali pertama kerajaan negeri Kedah menulis kepada kerajaan persekutuan mengenai cadangan lapangan terbang ni zaman Mukhris dulu, 2015. Bukan zaman sekarang. Dia dah melalui proses di peringkat kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan bertukar ganti daripada Barisan Nasional kepada Pakatan Harapan, kemudian kepada Perikatan Nasional. 6 tahun, 3 kerajaan kata tak ada tanda-tanda projek ini boleh jadi dan bawa keuntungan yang berpanjangan. Yang tak bagi, yang tak jawab, yang kata projek ini tidak ada daya saing ekonomi, bukan kerajaan perpaduan sekarang. Daripada zaman BN lagi kata tak ada daya saing, tukar dengan PH tak ada daya saing, tukar dengan PN masa zaman dia pun tak ada daya saing. Malah saya beritahu kat dia, tak apalah kalau kamu yakin betul, hantarlah dekat saya kertas kerja panjang besar, saya nak baca, saya nak tengok. Sampai sekarang tak hantar. Sebab dia bukan soal projek untuk rakyat sangat, dia soal politik. Dia nak mempolitikkan. Sebab kalau saya tanya 2-3 soalan saja, saya yakin Sanusi tak boleh jawab. Contohnya, dia kata ini lapangan terbang kargo. Sebab dia kata kalau ada lapangan terbang kargo ini, sekarang ada permintaan tinggi, orang nak hantar barang ikut lapangan terbang. Dan dia kata kerajaan perpaduan ini saja nak mangsakan Kedah sebab takut bersaing dengan Pulau Pinang. Kononnya kita ni lagi sayang negeri Cina daripada negeri Kedah lah. Itu gambaran yang nak bagi. Saya nak tanya, pakcik-makcik tahu tak berapa harga nak hantar kargo kapal terbang 1 kilogram nak hantar ke Amerika Syarikat sekarang? Ada orang tahu kat sini? Jangan bimbang, sebab saya yakin Sanusi pun tak tahu. Berapa harga dulu, berapa harga 2 tahun masa dia mula-mula ambil alih tu, masa dia duk sibuk nak suruh buat lapangan terbang ni, dan zaman sekarang. Kita kalau kita nak berniaga, paling kurang kita tahu harga dulu. Kita nak jual karipap, kita tahu berapa nak jual, harga berapa, RM4, RM1 satu ke, RM4 ke. Kita juga tahu macam mana persaingan dan permintaan. Baik, saudara-saudari, ni yang menonton kat luar, saya nak beritahu, harga untuk menghantar 1 kilogram kargo melalui kapal terbang daripada Penang sekarang ke Amerika Syarikat telah jatuh merudum. Sebelum COVID tahun 2019 macam itu, harga dia dalam belas ringgit sekilo. Jadi orang hantar kargo, dia pack, dia kira lah, kalau 100 kilo kira sedikit lah, jadilah RM2,000 kena bayar lah. Zaman COVID dia naik mendadak. 1 kilo nak hantar barang melalui kapal terbang kargo, dia naik sampai RM100 1 kilo. Saya anggap masa tu lah ada orang duk cucuk kat dia ni. MB, kita buat lapangan terbang lah sebab mahal ni, banyak permintaan ni.
Kalau kita buat lapangan terbang ini, sebab banyak permintaan, maka banyak kapal terbang akan parking kat sini, Kedah boleh jadi kaya. Sebab masa tu zaman Covid, RM100 sekilo. Sekarang pakcik-makcik tahu berapa 1 kilo? Dia dah turun RM9 sekilo. Okay. Dia macam Musang King lah. Kejap naik, kejap turun kan harga. Yang ini yang nak menjawab Sanusi, yang nak tunjukkan Sanusi ni tak hebat mana pun. Dia kelentong rakyat Kedah aja lebih. Kenapa harga sebelum Covid dalam RM19, kemudian naik ke 100, kemudian dia menjunam? Kenapa? Sanusi kata, masa tu saya ada lah satu pentas dengan dia. Dia perlilah kononnya kerajaan perpaduan ni tak reti bahasa. Kononnya dia hebat. Yang dia nak buat tu lapangan terbang kargo. Dia kata bukan lapangan terbang penumpang, passenger. Jadi sebab lapangan terbang kargo tu tak ada lagi, sudah tentulah akan ada permintaan tinggi. Saya masa tu nak jawab je, kau ni memang tak baca dan tak faham. Kenapa harga 1 kilo kargo udara Penang atau Malaysia ke Amerika Syarikat jatuh menjunam berbanding masa zaman Covid? Zaman Covid, saudara-saudari, kapal terbang tak boleh terbang. Bila kapal terbang tak boleh terbang, memanglah tak banyak kapal terbang. Yang ada hanya kapal terbang kargo, sebab orang tak boleh terbang. Jadi bila hanya ada kapal terbang kargo, kapasiti penerbangan udara untuk kargo dan penumpang jatuh mendadak, maka kapasiti untuk hantar ke luar negara pun kurang lah. Bila kurang, harga mahal lah. Sekarang ni lapangan terbang dan juga kapasiti penerbangan seluruh dunia naik melonjak. Sebab itu emas penerbangan Malaysia yang kita duk bimbang susah nak untung, yang itu pun untung sekarang. Sekarang semua orang naik kapal terbang. Sebab dah lepas Covid 2 tahun orang tak boleh jalan, sekarang semua naik kapal terbang. Baik, bila orang naik kapal terbang ni passenger ni, penumpang. Bila lebih banyak penumpang naik kapal terbang, bila lebih banyak ada penerbangan, maksudnya apa dia? Orang hantar kargo bukan semata-mata melalui kapal terbang kargo. Orang hantar kargo ni lebih banyak melalui kapal terbang penumpang. Lagi banyak penerbangan, lagi banyak kapasiti untuk masuk hantar kargo melalui penerbangan penumpang. Sebab itulah persaingan tinggi dia jatuh. Menunjukkan bila Sanusi dia duk kelentong rakyat Kedah satu Malaysia ni, konon hebatnya ini lapangan terbang kargo. Dia tak boleh terangkan pun sebenarnya dalam industri penerbangan orang hantar kargo menggunakan penerbangan penumpang. Kalau tak muat penerbangan penumpang ataupun kargo itu besar, dia nak tempah satu kapal, baru dia hantar dengan kargo, kapal terbang kargo. Kalau tidak, orang hantar satu kecil 100 kilo, 200 kilo, semua masuk lapangan kapal terbang penumpang. Sebab itu saudara-saudari, saya nak tanya, ada ke tidak kita pernah jumpa lapangan terbang kargo di Asia Tenggara ni? Ada jumpa? Sanusi je yang terlampau hebat, terlebih hebat. Dia je terfikir. Sebab dia tak faham sebenarnya lapangan terbang kargo semua ni orang hantar sebahagian besarnya melalui penerbangan penumpang. Sebab itu kalau kat bawah tu kan, ingat semua kat bawah tu penuh dengan beg kita ke? Beg kita ada separuh lagi untuk hantar kargo. Dan dia lebih murah kerana bila satu penerbangan ada penumpang dan ada kargo, orang bayar tiket, kos untuk satu penerbangan itu lebih murah. Yang ini budak tingkatan 6 pun boleh faham. Bukan susah pun, tapi sebab taksub, sebab sampai emosi, sampai dia tak boleh fikir benda yang mudah.
Soalan saya yang mudah, kenapa tidak ada lapangan terbang kargo yang lain di seluruh Asia Tenggara ni? Kenapa? Kita fahamlah sebab itu bukan cara industri kargo udara beroperasi. Kita tanya, siapa nak pakai kapasiti lapangan terbang kargo kamu ni? Nak hantar apa? Sampai sekarang dia tak jawab. Sebab itu saya nak beritahu, dalam pilihan raya kali ini, kita kena ingat beberapa perkara. Bila Sanusi jadi macam itu, dia bermain emosi, dia sebenarnya menunjukkan dia tidak ada modal yang baik untuk dia ketengahkan kepada rakyat. Macam mana dia nak mentadbir, macam mana dia nak memajukan. Setakat ini beberapa perkara-perkara besar yang melibatkan rakyat Kedah, semua melibatkan perancangan dan juga peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan. Sanusi 3 tahun jadi menteri besar. Pakcik-makcik yang dengar kat luar semua ni, pernah tak dengar cadangan dia macam mana dia nak menaikkan pendapatan pesawah-pesawah padi dekat Kedah? Ada sampai sekarang. Saya pergi kat Kedah, dia ada atas pentas. Saya beritahu penjawat awam Kedah, dasar untuk penuaian 5 kali dalam 2 tahun ini bukan yang kerajaan Kedah nak buat. Jangan duk sibuk nak ambil nama lah. Yang ini dasar kerajaan pusat. Malah ini bukan dasar yang kerajaan perpaduan buat pun. Ini memang dasar daripada dulu pun. Sebab 5 kali 2 tahun, lagi banyak tuaian, lagi tinggilah pendapatan purata bulanan. Sekarang pendapatan bulanan purata pesawah-pesawah padi di Kedah lebih kurang 1,300 ke 1,400. Dia lagi rendah contohnya berbanding dengan negeri-negeri lain, termasuk di Selangor, termasuk di Pulau Pinang. Kerana Selangor pun dah 5 kali tuaian 2 tahun, Pulau Pinang pun dah 5 kali tuaian 2 tahun, Kedah belum lagi. Tanya dia macam-macam alasan, pumpang, tak pernah salah dia. Sedangkan itu tanggungjawab dia. Bekalan air, pengurusan sumber air, itu kerja-kerjaan negeri. Pertanian, itu kerja-kerjaan negeri. Tapi akhirnya Perdana Menteri sendiri pergi, Perdana Menteri minggu lepas dah umumkan peruntukan antara 3 ke 6 bilion ringgit supaya kita boleh modernkan infrastruktur pengairan air di Kedah, supaya dalam tempoh 1 tahun daripada sekarang, orang-orang Kedah juga boleh sertai orang Pulau Pinang, orang Selangor untuk tanam padi tuaian 5 kali 2 tahun. Dan kalau itu berjaya dibuat, insya-Allah pendapatan bulanan purata pesawah-pesawah di Kedah akan naik daripada 1,003 ke 1,004 sebulan kepada RM1,800 sebulan. Lebih kurang 4 hingga RM500 ekstra kepada pesawah-pesawah. Kalau nak bersaing dalam pilihan raya, bersaing atas cadangan dan idea, bersaing atas prestasi, bersaing pakai akal, bukan bersaing nak tunjuk hebat, tapi cara dia nak tunjuk hebat, dia cucuk orang, dia gaduh dengan orang, dia tipu orang, dia tak beritahu cerita sebenar, dia buat cerita yang tak ada, saudara-saudari. Jadi saya dah nak kena pergi ke Seberang Jaya. Saya malam ni kira mula untuk bagi panas je ni. Ni sebenarnya orang kata apa nama ni, warm up je. Siapa lagi berceramah malam ni? Ramai lagi lah. Pandai-pandai lah korang. Saya nak tutup begini. InsyaAllah saya ingat kerajaan perpaduan akan berjaya mengekalkan kerajaan negeri Pulau Pinang. Itu saya rasa tak ada masalah. Tapi kita nak pastikan bahawa kita juga membuktikan bahawa sokongan pengundi Melayu di Pulau Pinang ini tinggi kepada UMNO, kepada PKR dan kepada amanah yang bertanding bagi pihak kerajaan perpaduan.
Sebabnya bukan soal nak kekalkan kerajaan negeri. Sebabnya ialah kita nak pastikan bahawa agenda yang pembangunan yang telah berjalan baik ini akan diteruskan. Kita nak pastikan bahawa politik tidak menjadi penghalang kepada kemajuan penduduk negeri Pulau Pinang, terutamanya yang Melayu. Kerana yang bukan Melayu tu insya-Allah mereka dah ada industri, mereka bekerja profesional. Kalau yang kita nak tumpukan dengan lebih ialah pengundi-pengundi dan orang-orang Melayu di Pulau Pinang, supaya mereka naik sederap dengan yang bukan Melayu. Dan saudara-saudari rasa, kalau Melayu, kalaulah berlaku seperti di dalam PRU yang lepas, ada peralihan undi Melayu daripada Kedah, dia turun sampai ke Pulau Pinang, termasuklah di Kepala Batas ni. Kepala Batas ni pun ada peralihan yang memberi keyakinan kepada PAS dan Bersatu, konon mereka boleh ambil alih kursi-kursi dalam Kepala Batas. Dekat Bertam dia rasa dia boleh menang, dekat Pinang Tunggal dia rasa boleh menang. Saya tak rasalah kerajaan negeri ini tergugat. Tapi kalau itu berlaku, maknanya PAS boleh terus mainkan sentimen yang orang Melayu Pulau Pinang tidak bersama-sama dengan kerajaan perpaduan. Itu menyukarkan lagi kerja kita untuk tambah lagi program, untuk laksanakan lagi agenda. Sebab kalau betul lah orang Melayu Pulau Pinang tolak, maknanya itu akan menguatkan lagi retorik permainan sentimen daripada PAS, daripada Bersatu. Jadi dia lebih ramai daripada anak-anak kita yang lebih suka dengar cerita pusing keliling Sanusi daripada cerita macam mana kita nak cari penyelesaian, macam mana kita nak tambah pendapatan. Dia lagi dengar dan akan timbul macam-macam cerita baru daripada Pulau Pinang pula. Masa 5 tahun itu ialah masa yang panjang. Kalau 5 tahun akan datang, pengundi-pengundi Melayu di sebelah sini, di sebelah Perai ini, di kawasan-kawasan Melayu, diberatkan dan dihimpit dengan cerita-cerita politik ala PAS, ala Sanusi ini, kita akan kehilangan masa yang panjang. Dalam keadaan kita perlukan 5 tahun ini untuk kita fokus kepada rakyat. Jadi sebab itu, saya yakin 3 minggu ini masa yang cukup penting. Saya harap saudara-saudari dan saya doakan yang daripada Pakatan, yang daripada Barisan Nasional, gembeling sepenuh tenaga, ketuk pintu, terangkan kepada pengundi-pengundi dan tunjukkan, bagi pencerahan kepada pengundi-pengundi, terutamanya yang muda-muda. Sebab dia tengok TikTok, dia tak tanya soalan-soalan yang kritis ni. Dia tengok TikTok ni kalau tak kena cara, macam tengok boxing masa saya sebut tadi. Dia suka tengok orang bertumbuk saja. Dia tak tanya betul ke tidak, apa faktanya, apa latar belakangnya. Sanusi maki hamun pun, hatta maki hamun Sultan pun, dia tolak benda tu ke tepi. Dia main emosi semata-mata. Jadi kita ada 3 minggu. Saya yakin masa itu cukup. Saya doakan yang terbaik, dan saya berdoa supaya saudara-saudari kita hantar sekali lagi, insya-Allah, kekalkan kemenangan wakil kerajaan perpaduan di Pinang Tunggal, insya-Allah, dalam pilihan raya kali ini. Kerana itu akan memberi lonjakan yang lebih besar kepada persediaan kita untuk masuk kepada pilihan raya umum yang akan datang. Dia jangan biarkan perkara yang dalam PRU lepas itu berpanjangan, kerana itu akan melemahkan pula persediaan kita untuk PRU yang akan datang. Walaupun PRU akan datang untuk parlimen itu rasa macam jauh lagi, percayalah saudara-saudari, masa tu kalau kita sibuk buat kerja, dia akan berjalan dengan cepat. Dan yang paling penting, jangan bazirkan masa untuk bagi ruang kepada Perikatan Nasional PAS dan Bersatu terus main dengan emosi rakyat tanpa dia bentangkan fakta, macam cerita lapangan terbang yang saya sebut tadi. Jadi dengan itu
saya ucap selamat maju jaya, buat kerja betul-betul. Calon akan diumumkan tak lama lagi dah. Saya pasti calon di sebelah Pakatan Harapan pun akan diumumkan dalam masa terdekat. Di sebelah Barisan Nasional pun akan diumumkan dalam masa terdekat. Saya yakin siapa pun jadi calon, insya-Allah yang penting kita kena gembeling tenaga untuk bagi kemenangan kepada Kerajaan Perpaduan. Jadi dengan doa itu, terima kasih banyak-banyak. Saya kena ke Seberang Jaya pula. Dan siapa yang nak berceramah lepas ni? Siapa lagi ni? Dah ada dah ada, saya boleh turun lah. Tak nampak je Aisyah nak ambil ni. Jadi terima kasih sekali lagi. InsyaAllah sebelum hari mengundi, kalau saya berkesempatan, saya singgah sekali lagi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.